Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang akan join live hari ini, pagi ni. Kita jumpa lagi dalam live duha. So Kaca minta maaf sedikit tersasar sedikit masanya. Kita janji pukul 10 kan. Kita janji pukul 10. Ini dah sekarang dah pukul 10 lebih. Okey, untuk pagi ni Kaca nak share apa yang Kak Cha baru saja dengar, baru saja belajar mengenai subur dengan syukur. Macam mana kita nak subur dengan syukur ni? Macam mana kita nak daripada kesyukuran kita tu akan lahirlah perkara-perkara yang best-best dalam hidup kita. So kita nak kupas kejap lagi apa yang kita nak dalam hidup ni, apa yang kita syukuri dalam hidup ni. Okey, Assalamualaikum Kak Dayang. Okey, terima kasih kerana join live duha untuk pagi ni. Hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Kalau yang bekerja, semua bercuti. So kalau orang bisnes ni on je setiap masa kan bisnesnya. Okey, subhanallah. Okey, kita tunggu dulu 2-3 minit. Kak Dayang, sihat ke hari ni Kak Dayang? Kan baru siap semua benda tadi, tengah settle semua benda, so baru sempat untuk Kak Cha live untuk pagi ni. Okey, beres ke semua kerja-kerja? Kerja sekolah kerja sekolah tu untuk buat pace semalam kan. Untuk buat pace semalam tu insya-Allah kita boleh try buat yang terbaik. Apa saja yang kekangan, yang terlekat-lekat ke, boleh je terus WhatsApp Kak Cha. Okey, alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Kita doakan semua diberikan kesihatan yang baik, dilindungi oleh Allah perkara-perkara yang tak best kan, diberi perlindungan, diberi dijauhkanlah daripada perkara-perkara yang kurang baik. Okey, untuk pagi ni semua family Samladu ni Kak Cha nak share. Kak Cha nak share bab kerja sekolah Kak Dayang tengah duk godek-godek lagi. Subhanallah. Tak apa. Ambil masa sebab benda ni dia orang kata buat terus dan terus je berterusan untuk upgrade. Kita tak siap sepenuhnya tak apa. Tapi setiap masa kita upgrade apa yang boleh dibuat lagi, apa yang boleh dibuat lagi. Macam Kak Cha sendiri pun yang page Serunding Samladu Malaysia sampai sekarang lagi okey, apa lagi yang boleh ditambah baik, dan kita tak akan sampai tahap kesempurnaan tu. Sebab kita sentiasa belajar dan apply, belajar dan upgrade, macam tu. So kata bukan try and error, bukan. Try and error tu kita tak boleh guna kata-kata tu. Kita kena buat try and adjust. Try and adjust, bukan try and error. Okay, try and adjust. Kita tak ada kita nak buat terus sempurna, no. Dia buat, kita belajar, belajar lagi, buat lagi. Okey, betul Kak Dayang. Okey, semua yang untuk setiap pagi kan, Kak Cha nak ambil masa juga untuk jumpa semua family Samladu ni, semua family Samladu, supaya Kak Cha boleh lagi kenal, kita lagi banyak sharing, kita lagi banyak masa untuk kita duduk sit down together. Kalau kita ni dekat-dekat, boleh je kan setiap pagi pergi minum teh ke kan. Tapi sekarang ni kita di jauh, kita buat di alam maya lah, di alam digital ni. Okey. Terima kasih juga pada Puan Jariani. Puan Jariani, terima kasih. Tadi ke semalam yang kita duduk bincang-bincang juga kan mengenai page juga. Tak apa. Puan buat yang terbaik. Buat perubahan yang lebih baik. Sebab Kak Cha sebelum ni pun Kak Cha buat je, tapi Kak Cha belajar, Kak Cha ubah sikit. So jadi lebih baik lah. Okey, Kak Dayang kalau boleh hari-hari nak jumpa, subhanallah. Betul.
orang kata circle yang baik ni, persekitaran yang baik akan membuatkan kita jadi lebih baik. Okey. Kalau persekitaran kita orang-orang yang negatif, yang selalu duduk cakap mencarut-carut, yang duduk bercakap perkara yang marah-marah ke, kita jadi emosi kita pun jadi tak menentu. Kita jadi tak tenang. Kita jadi tak semangat. Yang tu yang kita tak nak. So kalau ada jenis kawan-kawan yang macam tu, kita bukan tak berkawan dengan dia, kita boleh berkawan dengan dia, tapi jangan selalu berada dengan circle yang negatif. Kalau boleh kita tarik dia untuk jadi positif macam kita. Macam tu. Okey, lahirkan zahirkan senyuman-senyuman. Kita sebarkan aura positif tu daripada dalam hati kita kepada orang sekeliling kita, terutamanya pasangan kita, terutamanya anak-anak kita. Tu yang lebih penting sebenarnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, betul Puan Jarani semalam kan? Okey, semalam. Okey, Kak Chan nak berkongsi hari ini berkenaan dengan subur dengan syukur. Subur dengan syukur. Orang kata dekat sinilah apa yang Kak Chan belajar, oh Cik Su selamat datang. Cik Su dah bagi emoji senyum-senyum dah tu. Komen sikit Cik Su, sihat ke hari ni? Okey, semua duduk bagi semua emoji senyuman, emoji komen-komen yang positif. Tu yang kita nak sebenarnya. Setiap hari mulakan hari kita, kalau boleh mulakan pertemuan dengan family Samlado dahulu. Sebab kita tahu kan, semua family Samlado ni semua yang positif. Semua yang positif. Semua yang baik-baik. Semua yang support each other. Semua nak melihat untuk sama-sama berjaya. Bukan kita, apalah orang ni. Sama. Kalau kita duduk bercakap belakang-belakang, kita akan duduk selamanya di belakang. Kita cakap belakang kan? So, tempat kita di belakang lah. Kita tak boleh macam tu. Kita nak jadi untuk kita naik atas, kita tarik orang bawah ni naik sama-sama dengan kita. Macam tu. Kalau orang ni tak tahu, contoh tak tahulah nak buat page apa, ajar dia. Contoh tim kita tak tahulah nak buat nak jual macam mana, nak buat posting macam mana dekat Facebook, ajar dia. Supaya kita bersama-sama naik. Sama-sama naik. Alhamdulillah, sengih dah sambil lipat kain dia. Allah, subhanallah, pagi-pagi kan rajin Cik Su. Subhanallah. Kalau Kak Chah masa untuk settle kain-kain tu sebelum tidur. Okey. Untuk pagi, setiap pagi memang kita all out semua untuk bisnes lah. Tak apa, apa kata jadual kita boleh aturkan sendiri. So dekat sini apa yang Kak Chan nak berkongsi hari ini adalah berkenaan dengan subur dengan syukur ni. Subur dengan syukur kan? Subur dengan syukur. Macam mana apa yang Kak Chan belajar lah. Apa yang Kak Chan belajar ni dikongsikan oleh Datuk Wira Dr. Azizan sebenarnya. Datuk Wira Dr. Azizan. Apa yang sebenarnya apa yang dalaman kita, hati kita, fikiran kita ni dalaman kan. Fikiran dan hati. Orang lain tak boleh nampak kan. Kita dengan Allah yang tahu kan. Allah yang tahu hati kita, apa kita fikir, apa yang kita rasa kan. Apa yang kita rasa, fikiran kita, apa yang kita fikir, menzahirkan dua benda yang orang nampak. Orang nampak apa? Orang nampak perbuatan kita. Orang nampak satu lagi percakapan kita. Percakapan kita. Yang dalaman ni hati dan fikiran, dia menzahirkan kata-kata dan perbuatan.
Contoh, kalau kita ni asyik cakap benda negatif je, asyik marah-marah aja dekat suami, asyik marah-marah aja dekat anak, asyik orang kata, customer ni WhatsApp tapi tak nak beli. Tengok kan, negatif kan. Bila kita kata tu kata-kata kita, perbuatan. Contoh, perbuatan ni kalau kita buat ni, contoh sepak-sepak barang lah. Orang Kelantan panggil mecok deh. Cik Su tahulah mecok apa. Mecok ni apa Cik Su? Kalau bahasa luar, mongoh Kelantan juga. Bahasa luarnya bila kita buat perkara yang orang kata dalam emosi yang marah, perbuatan kita kan. Kadang-kadang kita tak cakap kan, tapi perbuatan kita tu menzahirkan kita ni emosi marah, emosi tengah marah, emosi tengah tak tenang, emosi tengah serabut. Bila kita buat posting di Facebook contohnya, apalah kerajaan ni, PKP. Tengok kan, negatif kan, negatif. So ada orang kata, walaupun dia cakap je macam tu, tapi hati dia baik. Ada orang cakap macam tu kan. Dia berentak, macam mana tu Cik Su? Berentak. Orang kata mecok ni dia tak tahu nak explain. Tak tahu dah explain ni. Okay. So, kalau yang tahu boleh tolong Kak Chah. Macam mana? Orang kata macam ni tadi, memberontak. Allah subhanallah. Terima kasih Cik Su. Payah je nak fikir perkataan tu kan. Subhanallah. Tengok kan, bila kita fokus, kita kena fokus perkara-perkara yang baik-baik kan. Kita ingat pun perkara-perkara yang baik. Kalau macam memberontak ke, marah ke, apa semua tu, kadang-kadang kita lupa, delete terus dalam fikiran kita tak nak. Dalam rasa kita tak nak. Rasa macam tu, rasa fikir macam tu, kita tak nak kan, memberontak. Betul Cik Su. Terima kasih banyak, subhanallah. Terima kasih kerana bantu Kak Chah kan. Lupa pula perkataan tu. Orang kata, dekat sini bila orang kata dia tu nampak aje cakap macam tu, cakap kasar-kasar, memberontak macam tu, tapi hati dia baik. Sebenarnya tak. Hati, fikiran ni dalaman kan. Hati kita rasa, fikiran kita fikir, itu yang menzahirkan apa yang kita buat dan apa yang kita cakap. Apa yang kita buat dan apa yang kita cakap. Contoh, orang tu kita tengok tenang je. Orang tu selalu cakap, kan kalau kita tengok ulama' kan, selalu cakap lembut je, tenang je. Bila kita dengar pun, kita rasa tenang. Betul tak? Bila kita dengar pun, kadang-kadang orang tu bersemangat lah dia cakap. Kalau kita dengar tu, rasa terus semangat. Daripada down, duduk terbaring ni, terus je. Satu energi kan? Semangatnya dia. Kan? Sebab itulah kita kena faham dekat sini, kena betul-betul faham yang dalaman kita ni, apa kita rasa, apa kita fikir akan menzahirkan kepada perkataan kita, percakapan kita dan perbuatan kita. Contoh Kak Chah ambil whiteboard Muhammad ni sekejap. Whiteboard Muhammad ni, sebab kalau nak guna whiteboard Kak Chah ni besar sikit kan. So pinjam whiteboard Muhammad. Yang Muhammad punya ni, sebab dia selalu suka conteng-conteng dekat whiteboard mami dia. So Kak Chah belilah satu untuk dia. Yang dia boleh guna both side. Ni one side ni tengok. Ni hasil contengan dia lah ni. Kita guna yang sebelah sini. Okey. Contoh dekat sini kita tengok dalam rumah ni tak ada pokok yang ni. Pokok yang
hidup pula. Kalau pokok plastik tu ada kan. Contoh pokok ni pasu, ni pokok. Pokok Allahu Akbar. Tak jelas pula dekat sini. Sekejap Kak Cha ambil marker pen sekejap. Kak Cha ambil marker pen sekejap. Okey. Okey. Ni pokok. Dia ada daun-daun dia. Ada daun dia, rimbun daun dia. Okey. Pernah tengok tak kalau yang pokok ni layu saja, layu je. Daun pun tak ada, daun pun kering, layu kan. Sebab apa pokok ni layu? Sebab apa pokok ni tak subur? Sebab kita tak bagi dia baja. Tak siram dia kat dalam ni. Tanah dia dalam ni, akar dia dalam ni kering sangat. Kan? Bila tanah dia ni, dalaman dia ni, akar dia ni tak cukup air, tak subur, tak cukup baja, air tak ada, baja tak ada, air, baja tak ada, atas ni dia akan zahirkan yang atas ni yang kita nampak kan, yang dalam kita tak nampak. Ia akan zahirkan daun-daun yang kering. Daun-daun yang kering. Cantik peacock. Nikop ke ni Cik Su tersalah taik kot kan, nikop kot. Okey, yang ni bila ni dalaman ni yang kita tak nampak ni, air tak cukup, baja tak cukup, akan menzahirkan daun-daun yang layu. Daun yang layu yang macam tak best lah, macam nak matilah pokok ni kan, sebab dalaman dia tak ada baja. Daun jadi kering dan layu, betul. Dalam dia tak ada baja, tak cukup air, tanah dia dalam ni kering, keras kan. Macam mana akar ni nak bergerak dengan subur kalau tanah dalam ni keras kan. Sebab itulah yang kita, kalau kita manusia, yang belah dalam ni adalah hati dan fikiran. Apa yang kita rasa, hati, apa kita rasa, fikiran, apa yang kita fikirkan ni, dia akan menzahirkan kita punya percakapan dan perbuatan. Yang ni yang orang nampak ni. Yang orang nampak apa kita cakap. Apa kita buat. Contoh, kita buat dengan tenang. Kita buat dengan sopan. Kita buat perkara, react apa saja perkara dengan tidak memberontak. Kita bertenang-tenang saja. Kita tengok, tengok sopannya dia, bestnya dia. Kan kita pun nak jadi macam tu. Betul tak? Kita nak jadi macam dia juga. Kita cakap, dia bercakap baik-baik lah, bercakap tenang lah, bercakap semangat lah, energi lah, rasa. Kalau kita bercakap dengan orang yang semangat, dengan orang yang energi, kita akan dapat energi dia tu. Kita akan dapat energi tu. So, kita kena letak air dan baja ni. Macam mana kita nak letak air dengan baja ni? Macam mana kita nak suburkan rasa syukur tu? Sebelum tu, Dr. Azizan juga ada berkongsi kisah Nabi Allah Musa. Dia ada satu orang miskin lah, seorang orang miskin ni, dia pergi jumpa Nabi Musa. Dia bagi tahu Nabi Musa, dia tanya kat Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, katanya, kenapa, macam mana saya nak buat
saya ni sangat miskin. Dia kata, macam mana saya nak buat untuk saya jadi hidup yang lebih baik. Lepas tu Nabi Musa cakap macam mana dekat orang yang miskin tu lah. Dia kata, banyakkan bersyukur. So Nabi yang orang miskin ni baliklah dengan hampa. Dia kata, macam mana aku nak bersyukur? Aku ni dah lah miskin. Dah lah tak ada apa-apa. Nabi Allah Musa suruh aku bersyukur. Macam mana aku nak bersyukur? Dia cakap macam tu. Okey? Yang tu yang orang miskin. Dan ada seorang orang kaya ni pula datang pada Nabi Allah Musa. Dia bagi tahu, wahai Nabi Allah Musa, aku ni kaya, bolehlah kaya, hidup senang. Tapi aku nak lebih kekayaan. Macam mana aku nak buat ya? Macam mana? Aku sepatutnya buat apa ya? Lepas tu Nabi Allah Musa cakap apa? Banyakkan bersyukur. Tengok. Jawapan untuk dua-dua orang ni, jawapan Nabi Allah Musa adalah sama. Dia kata banyakkan bersyukur. Dua-dua orang. Orang miskin pun dia suruh banyakkan bersyukur. Orang kaya pun banyakkan bersyukur, dia cakap. So, orang kaya ni dia balik, dia tak merungut-rungut macam orang miskin tadi. Bila dia balik, okey, Nabi Allah Musa suruh dia bersyukur, banyakkan bersyukur. So dia duduk dan dia fikirkan dan dia tulis apa kesyukuran dia sepanjang hari. Sepanjang dia hidup ni, apa nikmat-nikmat yang Allah bagi kat dia yang dia perlu syukur. Contoh macam selalu Kak Cia cakap, kelip mata, boleh bercakap, boleh tutup mulut. Kan pernah Kak Cia cerita kan, jiran Kak Cia tu, ada saudara Kak Cia, dia tak boleh tutup mulut sampai air liur terkeluar. Tu kita kata, alah biasalah tutup mulut. No. Bila Allah tak kasih, Allah tak izinkan kita untuk tutup mulut, sangat-sangat sukar bagi dia, sangat sakit. Kalau orang kata tu nikmat yang paling besar. Kalau Allah tak izinkan kita untuk sedup udara ni kan, orang kata bernafas ni biasalah bernafas. Kalau Allah tak izinkan, tengok, tu nikmat Allah yang besar tu. Kalau Allah tak izinkan kita untuk bernafas, untuk tarik nafas ni sukar, kita dah jadi macam asma kan, lelah kan, asma lah, tak boleh nak bernafas dengan baik. Kalau kita tak boleh, contoh tak boleh kelip mata tak boleh, macam mana? Benda-benda macam tu, orang kata nikmat yang banyak sangat, nikmat yang Allah bagi ni sampai kita tak terhitung. Dan dekat sini Allah dah janji, siapa yang syukuri nikmat dia, siapa yang bersyukur dengan nikmat dia, Allah akan tambah lagi nikmat tu. Kalau siapa yang kufur, azab Allah amat pedih kan. Allah dah janji dah macam tu. So, apa yang kita kena buat adalah syukuri apa yang kita ada sekarang untuk tarik benda-benda yang best dalam hidup kita. Bila kita syukur benda yang nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi dekat kita, contoh kan, syukur alhamdulillah kita Allah bagi pasangan kita yang support, yang jenis support. Syukur alhamdulillah Allah bagi pasangan kita yang tenang, jenis tak marah-marah. Syukur alhamdulillah Allah bagi kita anak-anak yang comel, anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai. Contoh, syukur alhamdulillah Allah bagi kita anak-anak yang membantu dalam urusan keluarga, dalam urusan dekat rumah, anak-anak yang sangat suka membantu, rajin kan. Itu pun satu kesyukuran yang kita rasa Allahu Akbar, tak terhitung sebenarnya. Rezeki dan nikmat yang Allah bagi tu sangat-sangat tak terhitung. So dekat sini, sit down dan ambil masa. Contoh, kalau boleh, siapa yang live dengan Kak Cia ni, apa satu benda lah yang kita syukuri dalam hidup hari ni, boleh komen dekat bawah.
Supaya kita nak sharing, kita nak berkongsi, berkongsi dan zahirkan rasa syukur tu dengan kita berkongsi pada orang lain. Okey, boleh komen dekat bawah. Okey. 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 Boleh komen boleh komen, tak apa. Kak Cha teruskan lagi. Apa yang orang kata macam mana kita nak zahirkan, kita nak lahirkan, suburkan rasa syukur tu macam mana? Kalau contoh, kalau pokok kan, pokok yang Kak Cha lukis tadi, pokok, kita nak buat dia subur, kita kena baja dia, betul tak? Kita kena baja dia, bagi dia baja. Kita kena siram setiap hari. Tu nak buatkan dia jadi subur lah, buat dia jadi subur kan. Kalau kita manusia, macam mana kita nak suburkan rasa syukur tu? Berjumpa dengan Kak Cha membuatkan Cik Su lebih yakin Allah Subhanallah. Kak Cha bukan siapa-siapa Cik Su, kita sama-sama Kak Cha pun banyak belajar daripada semua family Samlado ni. Kak Cha belajar semangat, Kak Cha belajar macam mana nak support each other, macam mana kita nak bantu orang sekeliling kita. Itu yang Kak Cha sangat syukur sebenarnya. Ada family Samlado ni yang sangat committed. Sebelum ni yang Samlado buat, Samlado tak ada. Samlado tak ada family yang besar macam ni seluruh Malaysia ni. Kita tak ada agent fighters, agent dropship ke, kita tak ada yang committed, betul-betul committed. So sekarang bila kita dah ada, Samlado dah ada, family Samlado yang sangat committed dan sangat komitmen, bagi full commitment. Bukan saja 100%, 300% komitmen sebenarnya. Macam setiap hari Kak Cha buat live, join. Kak Cha buat live untuk sharing ilmu pun join. Kak Cha suruh buat posting ke, buat banyak sangat. Dan bila kita Google serunding Samlado, serunding travel pack, banyak perkongsian daripada family Samlado. Tu ya Allah Subhanallah, tu yang Kak Cha sangat bersyukur sebenarnya. Dan bagi Kak Cha rasa, Kak Cha kena kuat, Kak Cha kena fikirkan macam mana cara untuk bantu semua family Samlado ni dapatkan betul-betul dapatkan pendapatan, dapatkan income daripada jualan Samlado ni. InsyaAllah kita doakan sama-sama dan kita usaha sama-sama insyaAllah. Okey, boleh Tadi Kak Cha cakap macam mana kita nak suburkan dengan rasa syukur ni. Macam mana kita nak suburkan rasa syukur dalam diri kita? Kita kena selalu sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita kena selalu zikirkan macam tu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selalu kena zikirkan macam tu. Selain daripada tu, itu apa yang kita dengan Allah lah. Kita berzikir kan, kita minta dengan Allah. Lagi kita boleh buat apa yang kita nak suburkan rasa syukur kita ni. Kita boleh bersedekah. Bersedekah. Kan kita dah buat sama-sama kan, sedekah subuh tu. Mulakan pagi dengan sedekah subuh. Mulakan pagi dengan sedekah dahulu. Tu kita boleh, Allah Subhanallah, nikmatnya Allah bagi anak-anak yang sihat. Nikmatnya Allah bagi suami yang baik. Nikmatnya Allah bagi customer yang baik. Kan? Family Samlado yang support. Tu satu syukur kan, syukur. So kita nak suburkan lagi rasa syukur tu, kita kena beri sedekah. Banyakkan bersedekah. Banyakkan lafazkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita buat selalu zikirkan macam tu. Mengingati Allah selalu. Dan yang kita boleh buat lagi, bantu orang yang susah. Bila kita tengok orang yang susah, kita rasa syukur kan nikmat kita. Kita rasa kita ni dah susah, tapi ada lagi yang orang lagi susah daripada kita. Bila kita bantu, kita rasa, ya Allah, syukurnya Allah bagi kita kesihatan. Allah, syukurnya Allah bagi kita kereta. Orang lain naik motor, orang lain naik basikal berpanas-panas.
guna energi, kita guna kereta. Biar kereta kita kecil pun kita syukur. Kalau Allah bagi kita kereta lebih besar, kita syukur lagi. Kalau Allah bagi kita rumah kecil, kita syukur. Allah bagi kita rumah yang lebih besar, syukur lagi. Itu yang kita kena syukur, apa yang kita ada sekarang. Zahirkan rasa syukur tu, suburkan rasa syukur tu dengan lahirkan zikir-zikir, memuji Allah, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Kita kena selalu sebut. Kita kena selalu sebut. So, satu lagi, kita kena banyakkan bersyukur, banyakkan bersedekah. Satu lagi adalah kita kena bantu orang yang lebih susah. Contoh, orang kata dalam family Samlado ni, tak pandai, kita tengok posting dia. Contoh, Cik Su, posting Cik Su tu ada tersalah tu. Terus je kita bantu dia, kan? Cik Su, contoh Kak Dayang, link tu boleh buat macam ni, kita kena bagi link WhatsApp contohnya. Kita bantu sama-sama kita. Tu yang kita sangat best. Kalau kita boleh bantu orang lain, rasa dia sangat best. Buat, jangan percaya, buat. Buat dan rasa sendiri macam mana nikmat tu. Apa pun yang Allah bagi pada kita, kita kena syukur, betul. Satu lagi sebelum Kak Cak akhiri untuk hari ni, rezeki betul kita cari. Rezeki kita usaha, kita cari. Dan kita kena ingat satu perkara, Allah yang izinkan rezeki tu dapat pada kita. Kalau Allah tak izinkan, kita tak akan dapat. Rezeki kita cari, tapi Allah yang beri. Rezeki kita cari, kita usaha, kita buat WhatsApp lah, kita jaga database lah, kita bagi hadiah lah dekat customer, kita jumpa dia lah, COD lah, kita buat macam-macam, kita buat posting dekat Facebook lah, kita buat macam-macam. Tu usaha, kita cari rezeki tu. Tapi kita kena ingat, Allah yang bagi, Allah yang beri. Rezeki kita cari, Allah yang beri. Rezeki kita cari, tapi Allah yang beri. Kita kena ingat benda tu. Dan kita dah tahu Allah yang bagi kita rezeki, kita kena pegang kunci rezeki tu. Allah yang beri tu kunci kepada rezeki tu Allah. Allah yang pegang kunci rezeki tu. So, apa yang kita boleh buat? Kita kena banyak bersyukur pada Allah. Kita kena pegang kunci rezeki tu. Siapa yang pegang kunci rezeki kita? Allah, kan? Allah yang pegang rezeki, kunci rezeki tu. Kita dah usaha macam-macam, kalau Allah tak izinkan, Allah tak beri, kita tak akan dapat juga. Betul, kan? Macam mana kita nak buat Allah sayang kita? Sebelum ni Kak Cha ada share dah banyak perkara yang Kak Cha ada share. Kita banyakkan sedekah, banyakkan berselawat, banyakkan amalan. Contoh, amalan wajib kita kena buat solat 5 waktu. Kita buat solat sunat, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Tu yang Kak Cha cakap ni, ingatan untuk diri Kak Cha juga. Ingatan betul-betul. Kak Cha nak ingat, pertama sekali Kak Cha nak ingat diri Kak Cha ni. Kak Cha nak kena ingatkan diri Kak Cha dahulu. So, kita berkongsi, kita sama-sama buat. Kita cari rezeki, tapi Allah yang beri. Kunci pada rezeki tu Allah yang pegang. So, kita kena bagi Allah sayang kita dahulu. Buatlah perkara-perkara baik. Jaga hati kita, jaga fikiran kita, dan zahirkan apa yang kita cakap, apa yang kita buat tu perkara-perkara yang baik. So, satu lagi, kalau kita jaga hati kita, kita didik hati kita untuk lebih baik, untuk jadi lebih baik untuk Allah sayang, insya-Allah Allah akan hadirkan perkara yang baik-baik saja dalam hidup kita. Allah hadirkan kawan-kawan yang baik, Allah hadirkan family-family Samlado yang support. Itu satu nikmat. Betul, kan? Kalau kita ubah hati kita, ubah diri kita, macam orang kaya tadi yang jumpa Nabi Allah Musa tadi, dia syukuri, dia senaraikan apa yang dia syukuri dalam hidup dia setiap hari. Allah tambah lagi nikmat tu.
Allah tambah lagi nikmat tu. Sebab apa? Sebab dia dah bersihkan hati dia. Dia dah jaga hati dia. Nanti Allah hadirkan benda-benda yang baik-baik saja dalam hidup kita. InsyaAllah kita cuba didik hati kita jadi orang yang lebih baik untuk Allah sayang. Sebab apa untuk Allah sayang? Sebab Allah yang pegang kunci rezeki. Jadi apa yang kita buat pun jadi lebih mudah. Kita buat sikit, Allah bagi banyak. Kita bantu orang sikit, Allah bagi nikmat lebih besar lagi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Betul Kak Cha, kalau Allah tak bagi memang kita takkan dapat. Semua dah ditetapkan Allah. Terima kasih Kak Dayang bagi komen dekat sini. Okey, betul Puan Nozia. Jemput rezeki, Allah yang beri kuncinya. Betul. Kunci tu Allah yang pegang, kunci rezeki. Okey. So, pertama sekali yang kita kena buat lepas ni, kita kena senaraikan apa yang kita syukuri setiap hari. Apa yang kita syukuri setiap hari, kita dah bajai, kita dah baja, kita dah suburkan hati kita, fikiran kita. So, kita zahirkan benda-benda yang baik, benda-benda kita buat perbuatan jadi baik-baik semua, dan kita akan tarik benda-benda yang best saja dalam hidup kita. Dapat customer yang baik, dapat pasangan yang baik, dapat anak-anak yang baik, dapat kawan-kawan yang baik, macam tu. Okey, kita tak boleh nak ubah orang, tapi kita boleh ubah diri kita dahulu. Kita ubah hati kita, kita nak jadi lebih baik. So insya-Allah Allah hadirkan perkara baik-baik saja dalam hidup kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua yang menonton, yang bersama-sama fikirkan apa yang lebih baik, komen. Terima kasih semua yang bagi komitmen. InsyaAllah untuk semua family Samlado juga Kak Cha doakan semua dapat yang baik-baik saja. Okey, itu sahaja untuk pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang baik itu daripada Allah. Apa yang terkurang tu Kak Cha minta maaf banyak-banyak. Itu adalah daripada kelemahan diri Kak Cha sendiri. Okey, itu sahaja. Selamat berusaha semua family Samlado. Okey, Assalamualaikum.